Dalam kaedah pusar, bila disebut formula, rujukan kita ialah pada kad warna biru muda. Ni, kita sudah sediakan ada 33 formula mudah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tata bahasa dalam Quran, dan alhamdulillah saya sudah tulis berserta dengan contoh-contoh daripada ayat Al-Quran setiap formula tersebut, dan syukur juga kepada Allah kerana Allah membantu saya untuk melengkapkan 50 formula kaedah pusar yang insya-Allah kita harap tolong doakan sikit je lagi. Mudah-mudahan dalam bulan ini juga buku 50 formula kaedah pusar akan dapat diterbitkan untuk manfaat pencinta-pencinta bahasa Al-Quran, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, antara formula yang tuan-tuan akan jumpa ialah formula nombor 10. Bagaimana kita mencari maf'ulun bih di dalam Quran ataupun objek dalam Quran. Dengan dua tanda sudah boleh kuasai seluruh maf'ulun bih dalam Quran. Pertama, cari isim mansub berbaris di atas macam ni, ataupun kita jumpa dhamir yang melekat atau muttasil dengan fi'il, dengan kata kerja atau perbuatan. Okey, di sini kita boleh cuba memahami rangkap kata yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini. Atamuruna nasa, adakah? Yang ini itu adalah istifham, pertanyaan. Tetapi para ulama bila dah melihat kandungan ayat ni, apa tujuan pertanyaan Allah di sini? Allah nak suruh kita jawab ke? Tak. Ini dipanggil oleh ulama-ulama bahasa, istifham ini littaubih wat tahkir. Tujuan pertanyaan Allah ini ialah untuk mencela dan menghinakan orang yang melakukan ini, iaitu pendeta-pendeta Yahudi yang mengajak orang beramal dengan Taurat, sedangkan dia sendiri ingkar kandungan kitab Taurat yang menyatakan tentang sifat-sifat yang jelas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni diturunkan menempelak orang-orang munafik nampak macam baik, duduk sembahyang di saf hadapan, seolah-olah macam berpuasa, bersedekah, menunaikan zakat, pada zahir nampak dia, sedangkan dia sangat culas dan memang berniat untuk mengelak daripada melakukan solat, berpuasa dan berzakat. Sebab itulah bila sebut munafik itu, mereka ni sebenarnya kafir. Man abtana kufrahu wa azhara islamahu. Itu definisi yang dibuat oleh ulama. Munafik ni orang yang merahsiakan kekufurannya. Sebenarnya hati dia ingkar kufur dan benci kepada Islam. Sedangkan dalam masa yang sama dia terpaksa menzahirkan keislamannya dengan kepura-puraan untuk menjaga kepentingan dia di dalam masyarakat Islam. Maka perangai mereka ini ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan dan puan-puan, atamuruna nasa, adakah kamu menyuruh orang ramai bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu semua melupakan diri-diri kamu sendiri. Kamu sendiri tidak beramal, melupakan secara sengaja. Macam kita ni, ada juga kita ajak orang buat baik, tapi kita sendiri kadang-kadang culas juga. Tapi hajat kita bukan ingkar kufur seperti orang munafik. Ini lain. Kita latih, macam saya ni, saya ajak kepada kebaikan. Mungkin tak saya culas, mungkin. Tapi bukanlah maksud saya mengajak dalam keadaan hati saya itu kufur dan ingkar kepada Allah. Tak, saya nak mengajak hati saya juga seperti mana mengajak tuan-tuan dan perempuan. Cuma mungkin akan berlaku kelemahan-kelemahan pada diri saya. Kadang-kadang lambat solat, susah nak puasa sunat, susah nak baca Quran. Itu boleh berlaku dalam kehidupan semua orang. Tetapi yang dimaksudkan orang pendeta Yahudi ini, dia betul-betul ingkar dan kufur kepada ayat Quran. Tapi untuk jaga kepentingan dia sebagai pendeta, dia ajak orang beramal dengan kitab Taurat. Sedangkan kandungan Taurat tu sendiri dia tak nak percaya,
bahawa adanya Nabi yang disebut Ahmad itu dengan sifat-sifat yang jelas yang wajib diikuti oleh Bani Israel apabila datangnya Nabi tersebut. Begitu juga orang munafik, nampak baik, sebenarnya dia kufur dengan Islam. Dia tak nak Islam, tapi dia terpaksa berpura-pura Islam untuk jaga kedudukan dan kepentingannya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ni adakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan sedangkan kamu semua melupakan akan diri kamu sendiri? Wa antum tatluna, sedangkan dalam masa yang sama kamu membaca Alkitab, iaitu kitab Taurat kalau berkait dengan orang Yahudi, sedangkan kamu membaca kitab Al-Quran, iaitu kalau orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini memang ada satu kumpulan ahli kitab dan orang munafik memang diajak buat baik. Nampak bukan main bagus, panjang janggut dia. Ya, nampak tawadhu', hitam dahi dia. Macam banyak sangat solat. Ajak orang berpuasa, ajak orang bertahajud, ajak orang solat. Sedangkan memang dia itu tinggalkan benda itu. Dia ajak, memang ajak kosong betul. Dia sendiri tak buat. Jadi dia dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni dengan celaan itu dalam bentuk pertanyaan. Maka fahamlah para ulama tafsir, fahamlah ulama bahasa, adakah al-istifham itu, pertanyaan itu bukanlah untuk bertanya, tetapi pertanyaan itu ialah untuk mencela dan menghinakan pelakunya, iaitu pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik. Habis, kita kena ke tak kena? Di sini kita mengambil satu sikap. Kita umumkan lafaz ini bukan sahaja kepada orang Yahudi, bukan sahaja kepada orang munafik, tetapi beberapa sifat dan perangai itu mungkin boleh berlaku kepada kita. Kita ajak orang kepada kebaikan, kadang-kadang kita sendiri amat culas dan memang kadang-kadang kita sengaja untuk meninggalkan apa yang kita telah cakap. Boleh berlaku tak? Boleh. Sebab iman manusia itu kadang-kadang dia naik masa tu dia semangat, dan kadang-kadang iman dia menurun, dan itu pegangan ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dia bertambah masa tu kita semangat buat baik, wa yanqusu, maka dia juga kadang-kadang boleh berkurang masa tu kita culas, malas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pendirian kita? Maka Ibnu Katsir menasihatkan kita. Dia kata, maka di sinilah orang yang nak mengajak kepada kebaikan. Siapa? Saya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dah berada dalam kelas bahasa Arab yang macam ni, bermakna tuan sudah memasukkan diri kepada golongan manusia yang nak ajak orang kepada kebaikan. Maka sayugia diingatkan, sepatutnya diingatkan macam kita ini. Apabila kita nak ajak orang buat baik, maka kita hendaklah terlebih dahulu mempertegaskan perkara yang kita nak ajak itu kepada diri kita sendiri. Maka Saidina Umar telah mengambil sikap yang sangat positif ini, di mana kalau dia nak mengajak orang ramai untuk satu-satu perkara, dia nak nasihatkan orang, lalu dia akan pergi berjumpa anak bini dia. Dia kata, hari ini bapa akan bercakap bab ini kepada orang ramai. Sekarang bapa nak kamu semua dengar dan kamu semua buat dulu, supaya orang tidak tuduh Omar ni cakap dia lebih keluarga dia macam hantu raya. Lebih kurang macam itulah. Keluarga dia lintang pukang, teruk, tidak beramal dengan agama, dia ajak orang beragama. Begitu juga pernah dalam satu kisah dalam zaman kelaparan yang berlaku pada Saidina Umar, pada zaman Saidina Umar, maka dia telah berazam untuk melakukan satu pidato, iaitu khutbah Jumaat dia, untuk mengajak rakyat
berjimat cermat, ya, supaya jangan membazir dan berpuasa, berlapar, sebab keadaan ekonomi sekarang ini teruk. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar telah berpuasa beberapa hari sebelum hari Jumaat tu untuk dia rasa sendiri kelaparan itu. Ketika mana dia berkhutbah pada hari Jumaat, ya, dia mengajak orang ramai untuk berlapar, mengambil satu sikap supaya jangan berlaku pembaziran dan bersabar di atas kebuluran. Masa tu perut dia sedang berbunyi sebab kelaparan. Bukan bunyi kenyang, tuan-tuan, lapar. Jadi maknanya contoh Sayyidina Umar ni lah yang sepatutnya menjadikan, ya, kita akan berlainan, berbeza daripada sifat pendeta-pendeta Yahudi dan juga orang-orang munafik. Maknanya Imam Ibn Katsir menasihatkan kita, bila kita nak buat baik, maka tegaskan dahulu. Maka kitalah yang sepatutnya menegaskan kebaikan itu pada diri kita dahulu sebelum kita mengajak kebaikan itu kepada orang lain. Tetapi tidaklah menghalang untuk kita terus mengajak orang kepada kebaikan. Dalam masa yang sama kita juga mendidik diri kita seperti mana yang saya buat sekarang ni, ya. Saya tidaklah sempurna mana, tetapi saya nak juga saya berkongsi kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Dalam masa yang sama saya juga boleh melatih diri saya untuk beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sekian tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.